Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, pada hari ini kita akan pergi dari segi haba pembakaran, okey. Untuk haba pembakaran akan ada satu soalan kebiasaannya dia akan tanya tau. Okey, so if you all boleh nampak dekat depan ni, soalan dia berbunyi jika etanol ditukar kepada butanol, disuruh ramalkan nilai delta H, yakni haba tindak balas lah, and then disuruh jelaskan. Okey, dan secara asasnya untuk soalan ini dia akan membawa kepada 4 markah. Okey, untuk soalan ini dia akan membawa kepada 4 markah. So macam mana kita nak jawab sebenarnya? So first of all, kita kena tahu dari segi konsep apa yang membezakan haba pembakaran untuk setiap alkohol ini. Yang pertama, yang membezakan dia adalah dari segi bilangan karbon. Yang membezakannya adalah dari segi bilangan karbon. So first of all, bila kita nampak kat sini, kita nampak etanol ini formula dia adalah C3. Bermaksud dia ada 3 karbon. Untuk butanol pula, you all nampak dekat sini adalah C4. So dia ada 4 karbon. So secara asasnya, okey, apabila bilangan atom karbon bertambah, okey, secara asasnya apabila bilangan atom karbon bertambah, okey, haba yang akan terbebas itu akan jadi lebih tinggi. Haba yang terbebas akan lebih tinggi. So maksudnya dekat sini, just in case, okey, untuk yang etanol ni karbon dia ada 3. So maybe haba yang dibebaskan sikit. Macam ni je. Tapi untuk yang butanol, C dia ada, karbon dia ada 4. So maybe dia akan lebih lagi lah. So dia maybe akan lebih lagi dari segi haba yang diproduce. And then kita tahu untuk haba pembakaran, okey, untuk haba pembakaran dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dan juga apa? Dan juga air. Dan daripada situ juga apa yang kita boleh concludekan, okey, so apabila haba dia lebih tinggi, okey, apabila haba dia lebih tinggi, so obviously haba pembakaran ini adalah apa? Dia adalah tindak balas eksotermik, di mana dia membebaskan haba ke persekitaran dan menyebabkan persekitaran rasa lebih panas. Okey, so untuk soalan yang macam ni, jika etanol ditukar kepada butanol, ramalkan nilai delta H dan disuruh jelaskan. Okey, so yang membawa kepada 4 markah. So poin yang pertama kita kena buat apa? Poin yang pertama dia akan nyatakan nilai delta H bagi butanol lebih tinggi dari etanol. So bila disuruh ramalkan, ayat yang first kita kena nyatakan bahawa nilai delta H untuk sesuatu alkohol tu lebih rendah ke lebih tinggi. Itu adalah yang pertama. Poin yang pertama lah. Poin yang kedua apa dia? Kita kena nyatakan bahawa bilangan atom karbon per molekul. Ingat the words bilangan atom karbon per molekul. So maksudnya macam dekat sini etanol ada 3 karbon, butanol ada 4 karbon. So that's why dari segi struktur ayat kita akan jawab bilangan atom karbon per molekul bagi apa? Bagi butanol lebih tinggi dari etanol. Kenapa? Sebab butanol kat sini ada 4 karbon. Dekat etanol kita ada 3 karbon. Macam tu je. Itu dari segi struktur ayat yang kedua. Struktur ayat yang ketiga, kita kena menyatakan apa yang haba pembakaran ni produce. Apa yang haba pembakaran ini produce pada akhirnya. So, pembakaran atom karbon akan membebaskan apa? Gas karbon dioksida dan juga haba. Ataupun kita boleh letakkan air lah dekat situ, tak ada problem. And then dari segi poin yang terakhir, apa dia? Poin yang terakhir kita boleh menyatakan bahawa lebih banyak haba yang dibebaskan bagi pembakaran butanol. Kalau kita nak buat perbandingan pun boleh juga. Kalau buat perbandingan just tambah je berbanding etanol. That's all. So bila kita jawab macam ni, dah complete 4 markah dan kita dah menerangkan one by one kenapa butanol ini dia punya tenaga dia akan lebih tinggi berbanding daripada etanol. So that's all. Okay, so you all kena fahamkan the konsep bahawa setiap alkohol itu mempunyai bilangan karbon yang berbeza-beza. So makin banyak bilangan karbon, makin tinggi haba yang dibebaskan. So bila makin tinggi haba yang dibebaskan, haba pembakaran dia akan lebih banyak. That's all. Itu je konsep yang you all kena faham. Okay. Sekiranya anda merasakan bahawa video ini membantu anda dalam pembelajaran, silakan share video ini kepada rakan-rakan anda yang lain dan stay tune sebab selepas ini kita akan upload lebih banyak lagi video mengenai subjek sains tulen bagi membantu anda untuk lebih mudah faham dalam pembelajaran.